Noel? Alhamdulillah sihat. Kedah okey? Ya, Kedah okey. Sekarang kat mana? Kat Kedah ke dekat luar daripada Kedah? Ada di mana ni? Di Alustar. 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 Alustar, Kerja dah? Ya. Belum, saya still student. Di mana? Dekat UiTM Merbuk. Okey, UiTM Merbuk. Ya. Ya. Bidang apa you? Sains takbiran. Ijazah sarjana modul sains takbiran. Jadi sekarang ni UiTM student macam mana sekarang ni? Bila dia masuk balik? Belum dapat apa-apa permintaan daripada UiTM lagi berkaitan sama ada nak teruskan online distance learning ataupun secara fizikal. So, Tapi kalau ikut, ya? Teruskan? Tapi kalau ikut apa yang KPT dah keluarkan kenyataan hari itu, boleh sama ada universiti itu sendiri nak teruskan ODL itu sendiri ataupun nak buat kelas secara fizikal kan. Tapi kami still menunggulah apa yang UiTM akan keluarkan nanti. So hari ni tak ada kelas? Ya? Hari ni tak ada kelas? Tak ada, sekarang dah tengah cuti sem, baru lepas final hari tu. Alright, okay. Terima kasih Kedah 02. Kita juga ada sahabat kita dari Melaka. Melaka 01, Nurul Maliana Najiha. Mana Nurul? Nurul apa khabar? Baik. Nurul baik, sihat? Nurul, kenapa Nurul pakai apa ni? Keras-keras, okey. Hello? Ya, Nurul. Nurul apa khabar? Alhamdulillah sihat. Nurul di Melaka kat mana? Nurul di Melaka kat mana Nurul? Di Aikro. Aikro. Oh, kerja ke? Tak kerja sekarang ni? Sedang kerja sekarang. Ini di pejabat ke di tempat kerja? Dekat tempat kerja. Okey, terima kasih Nurul. Kita juga ada saudara Velu dari Negeri Sembilan. Negeri 904. Mana Velu? Velu. Hello tuan. Ya, apa khabar? Khabar baik tuan. Maaf tuan sebab baru balik daripada sekolah. Ya. Sebab tadi ada lawatan ahli parlimen belia ke sekolah sebab hari ini ada pembukaan untuk fasa seterusnya kan, fasa kedua. So saya sebagai ahli parlimen belia buat lawatan masyarakat lah untuk visit beberapa buah sekolah di daerah saya. You dengan siapa? Saya seorang je sebab yang lain busy. So saya dengan wakil PPD lah daripada daerah Kuala Pilah. Okey. Oh, dia orang ajak sekali ya? Macam mana tuan? Dia orang ajak you sekali pergi melawat ke sekolah-sekolah? Ya. PPD ajak saya sekali untuk pergi beberapa sekolah dan diorang tawarkan saya untuk ambil mana-mana sekolah jadi macam sekolah angkat lah. Okey, bagus. So itu yang... Berapa sekolah pergi tadi? Macam mana tuan? Tadi berapa sekolah pergi? Dua tuan. Dua. Sekolah jenis kebangsaan Tamil Juasi, Lanang Juasi dengan di daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey, bagus. So satu sekolah. So saya memohon maaf lah tuan sebab masuk lambat. Kita baru saja nak mula. Oh, baru je. Okey. Ngam lah tu. So, satu sekolah tadi you sumbangkan berapa ribu? Tak adalah tuan, kita sumbangkan duit tak adalah, tapi guru besar sekolah tersebut minta saya bagi talk lah berkaitan dengan norma baru, bagaimana kita nak gunakan mask, sanitizer yang disediakan di sekolah dan ambil makanan di kantin, bagaimana caranya, itu mereka minta saya explain. Walaupun sudah ada practical ataupun dia ada flow dia, tapi saya daripada pihak ahli parlimen belia saya stress juga bagi tahu mereka penggunaan ataupun cara yang betul menggunakan mask dan sanitizer. So sebelum masuk sekolah cek suhu apa semua, so kita bagi tahulah flow-nya dari aspek ahli parlimen belia itu je. Terima kasih tahniah kepada Velu. Terima kasih tuan. Kemudian ada
kita juga ada rakan kita dari kumpulan lain ya. Kumpulan lain ada 2 orang yang bersama kita ni. Dari kumpulan ataupun jawatan kuasa 8. Muhammad Ali Farhan ada. Muhammad Ali Farhan, boleh dengar saya? Tu Muhammad Ali Farhan. Sekarang ada kat mana ni? Tempat kerja. Sebab kerja. Alif kerja kat mana Alif? Kerja dekat Icro juga. Dekat? Icro. Yalah, dekat apa tu? Tempat apa tu? Syarikat swasta. Ya. Dah lama ke kerja ataupun baru lagi kat situ? Dah setahun lebih. So waktu PKP tu? Still alhamdulillah Tak adalah terlibat. ada bekerja juga. Ya? Tak ada terlibat dengan pembuangan kerja, tak ada. Alhamdulillah tak ada. Bagus. Syukur. Tak ada. Syukran. So terima kasih Alif walaupun dari kumpulan ataupun jawatan kuasa 8 yang akan bersidang ataupun berdiskusi minggu depan, tapi Alif sempat bersama kita pada petang ni. Saya sangat menghargainya Alif. Terima kasih. Juga seorang lagi sahabat kita dari 08 Selangor 21, ID Zuhaili. Mana ID Zuhaili? Ya, Encik. Saya punya kamera tak boleh berfungsi. Ya. ID ada kat mana ni? Gombak. Gombak. Okey. Sekarang ni dekat rumah ke, kat tempat kerja ke? Dekat rumah tengah study. Okey. ID belajar kat mana? Dekat je dengan Gombak UIA. Ya, alhamdulillah. So sekarang ni dah sem berapa? Tahun berapa? Tahun kedua, sem kedua. Alhamdulillah. Good luck, all the best. Terima kasih juga kerana sempat bersama kita pada tengah hari ini. Tak ada gambar. Okay, terima kasih Encik Hassan. Dengar suara tu pun kita tahu Aidi dah sihat, dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Tapi kalau Alhamdulillah. Gambar tu sekurang-kurangnya taklah kita terlupa kalau kita jumpa kat mana-mana tak? Ya betul. Okey, terima kasih. Jadi walaupun minggu depan giliran untuk jawatan kuasa ke-8. Dan di samping sekarang ni dengan saya ni ada 2, 4, 6 orang dan mungkin kita percayalah macam yang lepas-lepas dia akan ada keluar dan masuk. Saya tak ada masalah sentiasa meraihkan anda dan tengah hari ni juga saya tidak berseorangan di studio kami ni. Sebab saya ditemani oleh saudara Farhan Mokhali. Farhan Mokhali dia ada bersama kita ni sekarang ni. Dia teman saya. Jadi terima kasih Farhan. Farhan dalam ni jawatan kuasa berapa? 4 4. Undang-undang. Undang-undang ni kalau tengok rating dia minggu lepas tu antara yang tertinggi lah tu undang-undang Asian sangat tu. Tak apa. Kalau ditakdirkan di kalangan anda semua, sahabat-sahabat semua, kalau ditakdirkan kebetulan hari Rabu 12 hingga 2 petang berada dekat menara, saya alu-alukan untuk datang ke ofis saya di arah 11 ni untuk kita sama-sama menyaksikan sesi virtual ini. Kan? Memang kita buat untuk anda. Okey, baik. Sebelum kita pergi ataupun kita mulakan diskusi kita, saya nak maklumkan beberapa perkara terlebih dahulu supaya anda jelas ya. Boleh dengar sekarang ni, boleh dengar semua suara saya? Sekejap ya, saya ada panggilan dari pejabat BBM. Halo Cik Muhammad. Ya. Boleh, tak ada masalah. Sebelum kita meneruskan kita punya sesi diskusi kita, saya nak kongsikan beberapa perkara yang mungkin boleh kita jadikan panduan pada tengah hari ini. Yang pertamanya insya-Allah kita akan bersiaran selama 2 jam dari pukul 12 tadi dan berakhir pukul 2 petang.
Tapi sekiranya dalam tempoh tersebut ada peserta yang terpaksa left awal kerana menghadiri kelas ataupun ada mesyuarat atau ada komitmen lain, tidak ada masalah. Dan kalau ada nak masuk, tiba-tiba nak masuk di pertengahan jalan pun boleh, tak ada masalah. Dalam tempoh tersebut saya akan bagi peluang pada anda untuk menyatakan harapan, pandangan, cadangan, komen, apa saja. Tak ada masalah, boleh bercakap apa saja. Saya akan bagikan giliran dari seorang kepada seorang untuk masa lebih kurang 2 ke 3 minit bercakap. Tapi selalunya saya akan bagi lebih daripada itu. Lebih daripada 2-3 minit untuk anda bercakap. Dan dalam masa yang sama, sekiranya in between tu ada kawan-kawan yang ingin mencelah, mendapatkan penjelasan, anda boleh tekan yang button hand raise tu. Kita akan bagi anda mencelah. Tidak ada masalah. Okey. Kemudian selama 9 minggu bersiaran, ini adalah siri yang ke-7. Yang ke-7 di bawah Jawatan Kuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik, bermakna kita telah melalui 6 siri. Daripada ke-6 siri tersebut, kita mengumpulkan setiap siri lebih kurang dalam di antara 7 ke 11 pandangan, cadangan, usul. Dan kita kompreskan. Bila kompreskan, dia akan menjadi lebih kurang dalam 4 usul pokok. Tapi setiap usul-usul, pandangan, cadangan yang anda kemukakan kepada saya, urustia kita akan merekodkannya. Yang terdiri daripada Puan Afifah, Saudara Adha, juga timbalan saya Saudara Sarizul akan merakamkan dan merekodkan dan terus menghubungi agensi-agensi yang berkaitan ataupun stakeholder yang berkait dengan apa yang anda cakap tu untuk mendapatkan respon. Ada setengah yang anda cakapkan itu kebetulan sekarang ini sedang dicakapkan di Parlimen. Sedang hangat, sekarang ni tengah rancak ni. Dan sebahagiannya memang ada disebut oleh ahli-ahli Parlimen. Jadi dah terjawab. Ada setengahnya melalui sidang-sidang akhbar. Dan ada setengahnya yang tidak ada disebut di Parlimen. Jadi kita berhubung terus dengan agensi tersebut. Sebagai contohnya, ada satu ketika itu disebutkan tentang macam mana nak menyelesaikan isu berkaitan dengan peniaga-peniaga kecil tepi jalan yang tidak ada SSM. Jadi kita terus berhubung. Dia kata dia ada gerak kerja, pakai dia punya mobile van lah. Okeylah. Maknanya kita tahu benda tu ada. Ada juga kawan kita dari Johor, Mak Tawak sepatutnya ada dalam kumpulan ini. Bangkitkan isu pembersihan ataupun kebersihan salah sebuah prasarana sukan. Saya sendiri berhubung dengan kompleks tersebut untuk mendapatkan penjelasan. Dan 2 minggu selepas itu, dah dipotong rumputnya. Jadi kita tak macam ini. Itu pentingnya suara anda untuk kita terjemahkan dalam bentuk tindakan. Okey. Kemudian, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan bersiaran selama 9 siri. InsyaAllah kalau diizinkan pada siri yang ke-10, kita akan himpunkan anda dalam bentuk town hall untuk bersama dengan YB Menteri dan juga Timbalan Menteri. Itu yang sedang kita rancangkan insyaAllah. Selepas selesai 9 siri, yang ke-10 itu nanti, kalaupun tidak pada tarikh yang kita rancang, tapi kita akan cuba untuk temukan anda bersama dengan YB Menteri dan Timbalan dalam satu siri kita panggil virtual town hall. Ini sedang kita usahakan insyaAllah. Jadi nasihat saya pada anda, gunakan peluang dan platform ini untuk anda menyatakan pandangan harapan anda, dan dalam masa yang sama kita cuba mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat dari anda untuk membantu kita mengenal pasti apakah sebenar aspirasi orang muda, dan anda mewakili orang muda. Ini yang kita nak terjemahkan. Cuma anda juga mungkin tahu terdapat sebilangan kecil daripada ahli parlimen belia yang mungkin terlalu gairah, akhirnya secara sengaja ataupun tidak sengaja menggunakan nama parlimen belia, menggunakan logo parlimen belia untuk aktiviti-aktiviti yang bersifat peribadi. Yang ini tak boleh. Dan pernah berlakulah kita dah nasihatkan supaya jangan macam tu. Sebabnya dia tidak boleh menggunakan logo dan nama parlimen belia ni bagi kepentingan dia, untuk keuntungan dia, tetap boleh. Selain daripada itu, kita persilakan. Sebagai contoh, ada rakan-rakan kita yang buat sesi virtual macam-macam, ada perkongsian ilmu lah, okey. Tapi kalau yang melibatkan ada kutipan duit,
melibatkan dana, anda tidak boleh menggunakan sewenang-wenangnya, perlu mendapatkan persetujuan daripada urustia ataupun sekretariat. Jadi ini adalah platform untuk anda berdiskusi, nyatakan pandangan, harapan, cadangan, usul ataupun anda ada hujah-hujah tersendiri. Jadi boleh nyatakan. Dan hari ini kita fokus kepada hubungan antarabangsa dan diplomatik khusus berkaitan dengan pasca COVID. Anda boleh melihat dari pelbagai-bagai angle lah, dari pelbagai sudut. Jadi saya harap anda boleh bagikan pandangan dan berkongsi idea tersebut di bawah jawatankuasa ataupun jawatankuasa hubungan antarabangsa dan diplomatik ini untuk kita bercakap tentang bagaimana anda sebagai beliau mendepani cabaran COVID ini. So saya nak bukakan diskusi kita. Siapa ketua bagi jawatankuasa ni? Sepatutnya Tawak Syakir. Syakir kan? Ya, Syakir. Okey, Syakir tak ada. Yang respon ni tadi siapa? Syakir salah. Ya? Yang ni yang cakap sekarang ni siapa? Eza, Kedah Kosong 2. Okey. Kalau macam itu saya nak bukakan perbincangan kita dengan memberikan penghormatan kepada Eza El Hanis untuk say something apa saja dari perspektif El yang ingin dikongsikan. Khusus fokus kita bagaimana belia mendepani pasca COVID ini di bawah hubungan antarabangsa dan diplomatik. Kalau nak dikembangkan lagi boleh, tak ada masalah. Silakan El. Okay, terima kasih Tuan. Yep. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi saya akan ulaskan sedikit mengenai isu yang pertama iaitu gesaan bawa pulang 20,000 pelajar Malaysia yang masih terkandas di luar negara. Okey. Di mana isu ini yang dipetik dari kenyataan akhbar bertarikh 18 Julai 2020 iaitu hari lepas mengenai jumlah pelajar yang terkandas tersebut. Dan dianggarkan seramai 20,000 pelajar Malaysia yang masih terkandas di luar negara yang tidak dapat pulang berikutan dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini. Jadi kami di Jawatankuasa Hubungan Antarabangsa Diplomatik menyokong sepenuhnya usaha kerajaan untuk membawa pulang pelajar yang masih terkandas. Jika kita lihat sekarang ni kerajaan sedang meneliti beberapa langkah secara halus yang boleh diambil untuk kita bawa pulang ke semua pelajar secara berperingkat. Dan seperti kenyataan yang saya petik dari akhbar tersebut, kenyataan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, di mana data tertentu bagi proses untuk membawa pulang rakyat sedang diperhaluskan dan Kementerian Pengajian Tinggi juga akan memastikan mereka dibawa pulang dan dibiayai penerja. Mungkin salah satu inisiatif yang dapat diambil oleh Kementerian Pelajaran Tinggi untuk bagi pelajar yang akan pulang tetapi masih meneruskan kursus pengajian mereka adalah dengan memantapkan lagi sistem pembelajaran atas talian ataupun online learning oleh semua universiti antarabangsa agar pelajar tersebut tidak akan ketinggalan sedikit pun dari segi ataupun aspek pembelajaran mereka. Dan selain itu kita dapat lihat juga terdapat beberapa isu yang wujudnya isu mengenai negara yang menghalang pergerakan pelajar khususnya seperti di India yang mungkin disebabkan ini terdapat kekangan bagi pelajar tersebut untuk mendapat bekalan makanan ataupun bahan asas dan berikutan dengan ini diharapkan agar Kementerian Luar bertegas dengan negara yang menghalang pergerakan pelajar ini agar proses membawa pulang pelajar dapat berjalan dengan lancar. Itu dulu. Okey El. Ya. Kalau kita tengok sebelum ini ada sekumpulan pelajar kita dari Jordan kata silap saya balik menggunakan pintu dari Thailand kalau tak silap saya lah pelajar-pelajar Jordan. Dan yang terbaru ni pun ada, saya tak pasti daripada negara mana yang paling baru. Cuma saya nak minta pandangan terdapat sebilangan kecil di kalangan mereka ini
Yang bila balik, dia orang perlu diwajibkan guna ataupun pakai tag tu tag warna pink ataupun merah tu. Tengokkan. Tapi viral baru-baru ini, balik dan mereka buang. Pandangan saya. Di pandangan saya, perkara itu sangat tidak wajar lah sebab kita tak tahu COVID tu sendiri kan boleh berluasa walaupun kalau tak ada jarak antara 1 meter pun. Jadi pandangan saya perkara itu rakyat Malaysia perlu ambil perhatian lah. Tak kira sama ada pelajar ataupun golongan yang lebih tua daripada beliau itu sendiri, kita kena prihatin dengan perkara itu sebab yalah kita tak nak peningkatan dari segi jumlah pesakit COVID itu sendiri. Benda itu sangat bahaya. Dia ambil mudah, bukan soal sama ada positif atau negatifnya kan. Tapi keperluannya untuk di kuarantin selama 14 hari. Yang saya faham hari ke-13 tu kalau clear barulah dianggap bebas daripada gejala. Tapi kalau diorang mengambil mudah sampai-sampai hanya kerana untuk berjumpa dengan kawan ataupun nak bersosial, sampai-sampai depot buat, bukan itu satu tindakan yang kurang wajar lah, kan? Ya, betul. Sangat tidak wajar. Okey, El. Terima kasih. Itu pandangan El tadi. Kita nak pergi kepada seorang lagi dari yang ini perempuan. Hari ini ada 3 orang perempuan. Jarang-jarang berlaku. Kita nak pergi ke Sarawak sekejap bersama dengan Florence Meredith. Ada Florence? Hai Florence, okey. Silakan Florence, bagikan apa saja pandangan anda berkaitan dengan hubungan antarabangsa dan diplomatik, khususnya cabaran belia mendepani pasca COVID ini. Silakan. Terima kasih pada Tuan Hazan. Bagi khususnya untuk ini yang bahagian daripada Jabatan Antarabangsa Diplomatik dah. Kalau baiklah, isu yang saya ingin ketengahkan pada sesi perbincangan virtual hari ini adalah suara belia yang kurang diberi perhatian dan sukar diketengahkan melalui platform politik. Kita perlu faham apa itu suara belia. Suara belia merupakan pendapat, isi hati seorang belia, idea yang bernas, cadangan, inovasi dan naluri yang dimiliki oleh belia-belia yang ingin memperjuangkan hak para belia. Yang mereka fikir dapat membantu dalam pertumbuhan negara atau pendapat mereka terhadap sesuatu agenda motif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan yang sedia ada tetapi perlu dilakukan penambahbaikan serta cadangan yang mereka ingin utarakan untuk kebaikan para belia. Kita boleh lihat di sini betapa ramainya para belia yang ingin mengangkat suara mereka dengan menggunakan platform-platform yang lebih tinggi agar ia lebih efektif dan dapat dilaksanakan. Oleh itu, platform-platform seperti Ahli Parlimen Belia Malaysia, Malaysia Youth Leader, Parlimen Digital dan sebagainya menerima sahutan yang ramai oleh para belia. Namun, secara realitinya, sejauh manakah suara belia didengari? Kita boleh lihat dari dulu, sekarang dan kini. Sebagai contoh, para belia meminta peluang pekerjaan atau ya, memang ada peluang pekerjaan disediakan, tetapi bila kita lihat kehendak pekerjaan tersebut dengan perlunya 4 tahun atau 5 tahun pengalaman pekerja, memang mustahil bagi para belia yang baru-baru sahaja bergraduasi lah. Para belia ingin penambahbaikan terhadap isu ini dengan memberi kesedaran kepada syarikat-syarikat pekerjaan untuk bersikap lebih terbuka dan namun semuanya yang disediakan hanyalah abu-abu. Okay. Satu lagi contoh terdekat untuk kita tahu bagaimana keadaan sekarang mengenai suara belia lah, iaitu semasa sidang Dewan Rakyat yang baru-baru saja dilaksanakan apabila Yang Berhormat Ahli Parlimen Muar ingin membuat celahan perbahasan namun telah dipersendakan oleh ahli parlimen yang lain. Dari segi pendidikan pula, yang tadi dari segi suara belia, ini yang kedua lah. Dari segi pendidikan pula, masih ramai yang ketinggalan yang mana dengan peningkatan era teknologi, akses internet dan terutamanya di kawasan pedalaman dan seterusnya,
masa pasca COVID-19 ni semua yang perlu adalah akses internet sebab semua sekarang yang virtual dan online lah. Ya. Banyak belia-belia yang kini terutamanya di pedalaman yang tertinggal dan tidak dapat melanjutkan pelajaran, ada lagi masalah yang sebab masalah kewangan. Perkara ini telah menggambarkan tanggapan bahawa para belia akan diperlakukan seperti begini apabila suara belia mau mengangkat suara. Okey. Oleh itu, cadangan saya yang ingin saya ketengahkan ialah cadangan bahawa kerajaan Malaysia untuk menerapkan model pendidikan terutamanya khususnya dari model pendidikan dari negara Finland dan politik mesra belia. Melalui pertukaran budaya dan kajian berterusan khususnya dari negara Finland, cadangan ini boleh dilakukan secara harus dan berperingkat. Kita harus kagum dan mencontohi negara Finland di mana Perdana Menteri Finland merupakan Perdana Menteri yang termuda. Begitu juga dengan kabinet-kabinetnya, mana 4 daripada ahli kabinet adalah berumur di bawah 35 tahun. Finland juga menerapkan gender balance dalam pemilihan parlimen. 49% kerusi pilihan raya yang diadakan selepas tahun 2019 ialah berumur di bawah 45 tahun. Manakala 8 ahli parlimen lain yang berumur di bawah 30 tahun, kebanyakannya adalah juga wanita. Anggaran umur kesemua calon parlimen Finland pada tahun 2009 adalah 46.9 tahun, yang mana 1,675 adalah berumur 40 tahun ke bawah. 31 calon berumur 75 ke bawah dan 137 calon berumur 25 ke atas lebih muda. Perdana Menteri Oleksiy Honcharuk berumur 35 tahun dan Perdana Menteri Jacinda Ardern New Zealand berumur 39 tahun. Perkara ini amatlah yang mengagumkan sebab jika kita memberi pendedahan kepada kerajaan Malaysia untuk memberi peluang kepada para belia yang berumur bawah 30 tahun untuk menjadi calon ahli parlimen supaya mudah untuk para belia mengangkat suaranya lah. Okey, seterusnya dari segi pendidikan, model pendidikan Finland menetapkan pendanda aras untuk pendidikan di seluruh dunia kerana ia memastikan kesaksamaan dan kesamarataan untuk semua dalam pendidikan. Falsafah pendidikan politik Finland ialah setiap orang yang mempunyai peranan untuk menyumbang dan setiap yang ketinggalan tidak dibiarkan ketinggalan. Saya yakin dengan kerajaan Malaysia untuk menerapkan pendidikan sebegini dan politik belia mesra, para belia akan lebih dikagumi dan dihormati. Kerana kita tahu para belia lebih aktif dan mempunyai idea yang bernas. Selebihnya, kita juga mahu semua para belia dan pelajar-pelajar yang terkandas dan tidak terbela juga sama-sama menerima apa yang kita, para belia yang ada pun ada juga. Yang sama adil, sama rata. Itu saja. Okey, itu saja. Terima kasih Florence. Saya petik Florence ada 3 perkara utama yang Florence kongsikan. Yang pertama berkaitan dengan suara belia tadi. Kemudian cadangan agar kita dapat menerobos ataupun meneroka pendidikan model pendidikan Finland. Dan yang ketiga tadi Florence juga menyebut tentang kesaksamaan dalam pendidikan. Itu tiga teras utama yang Florence sharekan, betul kan? Ya. Okey, baik. Cuma saya nak berikan sedikit respon berhubung dengan suara belia ni. Saya suka juga apa yang Florence sebutkan tadi tentang perlunya suara belia dan memang kita dengar pun suara belia itu dalam berbagai-bagai medium, dalam berbagai-bagai kaedah. Cuma kalau di bawah Kementerian Belia dan Sukan ini sebagai contohnya, ada 2 platform yang memang proper, platform rasmi yang berstruktur khas untuk belia. Yang pertamanya kalau kita tengok kita ada Parlimen Belia sendirilah. Parlimen Belia Malaysia ni adalah satu platform yang khas untuk anda yang mana ianya disertai dan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen belia yang menang dalam pemilihan, yang ada pencalonan
dicalonkan, ada pencalon dan ada pengundi. Sehingga dia menang. Bila dia menang, dia perlu pula melepasi tapisan keselamatan CGSO untuk melayakkan dia diangkat sebagai ahli parlimen belia dan bersidang di parlimen. Ini satu platform yang ada keabsahannya, ada legitimasinya yang memang valid dari segi peraturan dan perlembagaan. Yang keduanya, platform yang ada untuk belia ni adalah menerusi Majlis Perundingan Belia Negara. Bagi belia-belia yang berpersatuan, kita ada satu Majlis Perundingan Belia Negara untuk mereka ni menyatakan hasrat, usul, pandangan, cadangan melalui persidangan dan perundingan di meja Majlis Perundingan Belia Negara. Jadi dua ni adalah platform yang ada, salah satu daripadanya terdapat di Kementerian Belia Sukan yang mempunyai kesahan yang membawa suara orang muda didengar. So yang lain-lain tu dia datang dengan pattern masing-masing lah, tapi di Kementerian Belia Sukan inilah dua platform yang ada. Itu sebabnya hari ini kita berusaha untuk mendengar suara dan pandangan anda. Walaupun kita tidak boleh bersidang di parlimen, tapi kita boleh berdiskusi macam sekarang ni. Terima kasih Floren di atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih Floren. Okey, saya akan teruskan kepada rakan kita yang lain. Nanti kita akan berpeluang untuk sekali lagi bersama dengan anda. Kita nak kembali ke Melaka ni yang hampir dekat dengan kita ni, Nurul Marliana Najihah dari Melaka 01. Halo Nurul. Hello. Ya, silakan Nurul. Saya Nurul Marliana Najihah daripada Melaka. Isu yang saya nak ulas hari ini berkenaan desakan penetapan pendirian UNHCR dan Myanmar berhubung pelarian Rohingya. Untuk yang pertamanya, status quo berkenaan ia lambatkan kemasukan pendatang tanpa izin ke Malaysia yang terdiri daripada pelarian Rohingya. Berkenaan dengan ini, kemarahan terhadap Rohingya semakin meningkat di Malaysia dan Malaysia boleh dianggap sebagai syurga buat pelarian jika ini berterusan. Sehingga Februari 2020, hampir 180,000 pelarian didaftarkan di Malaysia melalui agensi pelarian PBB, UNHCR. Daripada jumlah itu, 56.6% atau 101,584 orang daripada etnik Rohingya menurut Fortify Right, sebuah kumpulan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Yang keduanya, pendirian Malaysia untuk menjaga kedaulatan Malaysia dengan tidak berkompromi terhadap cubaan masuk secara haram. Tindakan memperketatkan sempadan termasuk lorong-lorong tikus bagi menghalang pencerobohan parti perlu diteruskan dan diperkasakan selari dengan langkah kerajaan menutup pintu masuk negara kepada warga asing bagi memutuskan rantaian COVID-19. Dan yang ketiga ialah agenda diplomatik tetap memelihara hak kemanusiaan dengan tidak terus menghukum pelarian. Sebaliknya, menggesa UNHCR memaksa Myanmar untuk mengambil semula rakyat mereka. Kerajaan perlu menetapkan had jumlah pelarian Rohingya yang dibenarkan berada di negara ini berdasarkan kemampuan Malaysia menguruskan etnik itu, mengahadkan jumlah bagi memastikan jumlah etnik itu tidak melebihi kemampuan negara untuk menguruskan mereka. Apabila had sudah ditetapkan, kerajaan tidak lagi boleh terima pelarian itu apabila jumlahnya sudah mencapai angka
maksimum dan wajar menghalang mereka masuk ke negara ini. Itu saja daripada saya. Ya, okey. Terima kasih Nurul Najiha. Cuma dalam isu pelarian Rohingya ni, kalau Najiha perasan, bukan Najiha perasan tu, maknanya sedar. Ada laporan akhbar baru-baru ni lah dalam kebelakangan ini, beberapa buah negara yang seolah-olah mengecam negara kita kerana enggan menerima pelarian-pelarian tersebut. Apa pandangan Najiha dalam Najiha pula Nurul Maliana dalam hal ini? Ianya berbalik pada pendirian kita. Demi menjaga kedaulatan Malaysia, kita harus menetapkan satu kota demi demi kebajikan mereka juga akan terjaga. Dan ini juga akan membantu kita menangani rantaian COVID. Kerana sekarang isu COVID adalah satu perkara yang sangat besar. Betul lah. Betul macam Nazia, saya setuju. Salah satu daripada kaedahnya adalah menghalang mereka masuk kan. Kerana mereka ni masuk, kita tak tahu sejauh mana mereka bergejala. KP Kesihatan menggunakan istilah bergejala. Yang menunjukkan seseorang itu mempunyai simptom-simptom dan mudah untuk berjangkit kepada orang lain kan. Jadi yang datang kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi pemimpin negara kita challenge mana-mana negara yang kata Malaysia, yang tuduh Malaysia, yang marah Malaysia tidak ambil pelarian ini, okey, saya cabar awak untuk ambil. Kan? Kalau nak ambil lah. Betul tak? Betul. Itu pandangan. So pandangan itu berselari dengan apa yang Najiha Aryan Nurul Maliana sebut tadi, bahawa kita perlu tegas kerana untuk menyelamatkan rakyat negara kita. Ya, betul. Cuma ada satu lagi yang menariknya tentang pelarian khususnya tadi disebut Rohingya, ada satu yang menarik ini. Juga berkaitan dengan sosial sebenarnya. Kita lihat dekat masjid-masjid, dekat jalan-jalan lorong-lorong, kat pasar-pasar, pelampikan, akan adalah orang dia sama ada meriba budak kecil dengan tong untuk minta sedekah, dengan budaknya menangis dia baginya susu. Kita tahu itu memang Rohingya tu. Begitu juga yang dekat kawasan-kawasan perumahan, ada yang berjual segala kitab-kitab lah, surah Yasin lah, kan? Ini pun satu penyakitnya. Pernah terjumpa tak ni? Nurul? Pernah. Di traffic light pun ada. Traffic light pun ada. Jual tisu. Betul. Ini pun satu wabak juga ni. Satu wabak. Kita nak tolong. Sebenarnya dia ada sindiket dia. Saya suka apabila seorang masyarakat yang merakamkan gambar, disuruhnya pelarian ini baca surah-surah lazim. Pasal dia kata dia mengaku dia Islam. Okey, semua baca surah-surah lazim lah. Tak boleh baca pula, mengucap pun tak boleh, macam-macam alasan dia. Jadi yang ini pun sangat relate dengan apa yang Nurul Maliana sebutkan tadi. Cubaan membawa masuk sama ada menggunakan laluan yang sah UNHCR ni ataupun ada juga yang masuk secara haram. Lagi berbahaya lah. Lagi berbahaya. Okey, terima kasih Nurul Maliana di atas perkongsian yang pertama ini. Kita juga nak ucapkan, saya nampak ada yang baru masuk sekejap tadi. Dah tak ada balik. Kasrun keluar. Tadi ada Kasrun saya nampak tadi. Okey, tak apa. Kita nak bagi peluang kepada sahabat dari Negeri Sembilan, Velu Tewar. Velu. Ya, Tuan. Okey. Apa pandangan Velu pula untuk dikongsikan pada petang ini, khusus berkaitan dengan hubungan antarabangsa dan diplomatik, dalam mana kita nak melihat belia mendepani cabaran COVID ni. Silakan Velu.
Alright, topik ataupun isu yang saya nak bincangkan pada petang ni adalah related dengan Marliana tadi, iaitu mendesak kerajaan mengambil tindakan terhadap media anti-liputan sebenarnya. Baik, isunya adalah sebuah dokumentasi disiarkan oleh Al Jazeera bertajuk Lock Up in Malaysia's Lockdown yang berdurasi sebanyak 25 minit 50 saat yang mendakwa berlaku diskriminasi terhadap pendatang tanpa izin dari segi layanan terhadap mereka ketika Malaysia melaksanakan langkah menangani wabak COVID-19 ni. So baru-baru ni iaitu pada 6 Julai 2020 yang lalu, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Menteri Kanan Keselamatan menuntut Al Jazeera iaitu agensi berita antarabangsa untuk memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Tujuannya adalah kerana menyiarkan fakta yang tidak benar melalui satu dokumentari mengenai cara Malaysia mengendalikan pendatang asing tanpa izin dalam usaha mengekang penularan COVID-19 ni. Dalam tu juga Dato' Sri menegaskan bahawa wartawan menghasilkan dokumentasi tersebut tidak beretika kerana dokumentasi tersebut bersifat mengelirukan tanpa fakta yang jelas dan membuta tuli. Sebagai sebuah media antarabangsa, Al Jazeera perlu menghentikan tindakan iaitu menyiarkan dokumentasi dan memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Selain itu, Dato' Sri juga mengatakan agensi tersebut melakukan pembohongan apabila mendakwa kanak-kanak warga asing tanpa asing diperlakukan dengan kejam termasuk digari ketika dibawa ke depo tahanan immigration iaitu DTI. Tetapi realitinya Dato' Sri bagi tahu kanak-kanak tersebut tidak digari pun, tetapi diasingkan daripada tahanan lain dan ditempatkan dengan bersama ibu bapa mereka. So seterusnya Dato' Sri juga menegaskan bahawa tindakan immigration menahan pendatang asing tanpa izin adalah berlandaskan kepada Akta Immigration yang membolehkan individu yang tidak mempunyai dokumen sah ditangkap, dan ini selaras dengan undang-undang di negara lain. Jadi itu adalah isu yang saya nak tekankan pada petang ni, Tuan. Ada pandangan netizen, mungkin Value pun ada dengar. Dia kata ini kes yang pelakon di dalam dokumentari tu. Okey. Dialah antara orang yang berperanan besar, memegang watak besar yang menyampaikan mesej kepada Al Jazeera ni yang mengatakan layanan tidak adil ni. Jadi ada komen netizen. Dia kata tarik balik dia punya visa ke apakah status apa ke tu kan, kerakyatan ke apa. Itu apa pandangan ni? Hello. Pak, kalau ditanya pandangan saya, perlu siasat betul-betul lah. I mean, kalau sebab bagi saya, pandangan saya, kita tidaklah mengambil tindakan yang sewenang-wenang. Maksudnya kita selaras dengan negara-negara lain. Di mana kalau visa dah habis, kita hantar balik ke negara mereka ataupun mengambil tindakan tata tertib. So, kalau ditanya saya, kena siasat betul-betul lah. Maksudnya kita selaras dengan negara-negara lain. Maksudnya kita ada pendirian kita sendiri. Ini kita tak boleh bertolak ansur dalam isu ni. Kalau berdasarkan gambar dan rakaman tersebut, memang dia lah yang buat ni. Yang dia lah yang buat onar ni. Onar, yes. Jadi layak tak singkirkan terus dia dari negara kita? Boleh tak? Kalau ada bukti yang kukuh, kalau minta pendapat saya, singkirkan teruslah Tuan. Sebab orang seperti ini, bagi pandangan saya lah, orang seperti ini boleh memburukan imej negara kita yang lagi teruk. Daripada sebab kita sekarang ni, sebab keadaan ekonomi pun tak stabil, dengan keadaan politik pun tak stabil. So dengan adanya tambahan isu-isu seperti ini, itu akan memburukkan lagi keadaan negara kita. Betul. Itu sebenarnya kesan dia. Kesan jangka panjangnya habis. Ini orang sebut satu kerbau membawa lumpur, terpalit semua. Inilah.
Kan? Disebabkan Baik, dia betul. menyampaikan mesej yang kurang betul, kurang tepat lah senangnya. Akhirnya Ya. satu dunia melihat kita ni sebagai memberikan layanan yang tidak adil. Sebenarnya Baik. Welu Ya, banyak terlibat sebagai frontliners sepanjang ya betul tuan. COVID. Betul. Adakah Welu sedar bahawa Malaysia sepanjang tempoh PKP ini merupakan sebuah negara yang paling hebat, diiktiraf dan dipuji dari segi langkah-langkah mengekang COVID ni? Ya, saya setuju tuan. Saya setuju sangat dengan fakta yang tuan berikan tadi. Sebenarnya kita, sebab saya sendiri dengan pengalaman saya menjadi frontliner di bahagian pertahanan. Sebab frontliner ada banyak, dia punya pecahan dia, medical side, pertahanan. Saya jaga bahagian pertahanan di mana menjaga sekatan jalan raya. So, di sekatan jalan raya pun, kita tak ada menggunakan pistol ke gun sewenang-wenangnya. Kita ada prosedur, kita ada SOP. Kalau kita nak mendekati pemandu kereta, kita bukan ambil langkah hai nak pergi mana. Tak, kita ada prosedur. Kita bagi salam and then tanya tujuan pergi mana, dan kita kena tengok keadaan semasa, sebab dari semasa ke semasa kita akan menerima laporan ataupun berita ataupun info daripada ibu pejabat ataupun daripada tempat-tempat tertentu. So kita kena ikut SOP yang disediakan dari semasa ke semasa. Kita tak boleh ikut begitu saja, sebab SOP akan berubah dari semasa ke semasa pada waktu PKP di mana saya menjadi frontliner tu. Sebab setiap hari dia punya instruction, informasi ataupun dia punya arahannya berbeza. Yeah. So kita kena ikut dari semasa ke semasa kan. Very structured kan. Cuma satu yang saya nak kongsikan juga. Sepanjang penglihatan saya berdasarkan apa yang kita tengok dekat media, Malaysia ni boleh dikatakan antara satu-satunya negara yang menyediakan tempat untuk kuarantin yang begitu cantik. Ada yang di kuarantin di hotel, ada yang di kuarantin di pusat-pusat latihan, ada yang di kuarantin di hospital. Malah kita buat pusat di Maib Serdang tu diubah semua sebagai pusat kuarantin yang cukup, saya rasa cukup cantik, lengkap lah kan? Yep, betul. Jadi, so bila ada negara kita tapi di pihak di side yang lain, di pihak di bahagian lain, kita nampak bahawa kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya seperti yang tuan cakap, kita menyediakan tempat-tempat yang baik. Tetapi ada di sebahagian yang lain mengatakan Malaysia tidak menjalankan SOP dengan betulnya. So pendapat saya ataupun bila kita dapati informasi seperti ini, kita kena mengambil tindakan yang sewajarnya tuan. Itu pada pendapat saya. So kalau kita dapat kes seperti ini, kita patut siasat kes ni betul-betul, sebab kita ada akta tuan. Kita ada Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948, iaitu menghasut Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana menyiarkan berita fitnah, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan rangkaian perkhidmatan secara tidak wajar. So apabila kita ada akta seperti ini, jadi moleklah kita mengambil tindakan yang sewajarnya. Itu pendapat saya tuan. Ada orang yang nak manipulate manipulate suasana dan mengambil peluang daripada apa yang dialami. Jadi wajarlah kita hantar dia balik je kan? Ya betul tuan. Saya sangat setuju tuan, sebab daripada kucak kacirkan keadaan dalam negara kita, baik kita hantar baliklah tuan. Sebab kita pendirian kita, dan kita, bagi saya, kita hidup aman dan damai dalam negara kita. So daripada dia datang, dia memburukan negara kita, kita tak tahu, maybe dia ada kepentingan dia sendiri kan. So daripada dia memburukan lagi keadaan, baik kita hantar balik ataupun membatalkan visa pasport dia ke, dengan kita boleh rujuk benda tu dengan duta negara mereka di negara kita lah tuan. Dengan kata lain, kita tidak perlukan orang macam ini. Yes, saya setuju tuan. Setuju tuan. Okey, terima kasih tuan. Nanti sekarang kita buat postingan apa. Okey, baik tuan, terima kasih tuan. Okey, sama. Kita nak bagi peluang kepada Alif Farhan dari Melaka 02. Alif. Halo Alif. Mana Alif ni? Alif, anda bersama saya. Okey, Alif Farhan dari Melaka 02. Silakan Alif.
kita masih lagi berbicara tentang hubungan antarabangsa dan diplomatik yang melibatkan tema kita, belia mendepani cabaran pasca COVID ni. Silakan. Kalau macam untuk saya tak ada tajuk khusus lah untuk diskusi kita, tapi saya tertarik dengan tentang value tadi punya ni pasal Al Jazeera tu. Sebab kita tak adalah terikut sangat dengan diorang punya pandangan, sebab kita tahu pandangan diorang Malaysia. Jadi kalau nak ikutkan Al Jazeera pun boleh dikirakan macam satu media yang kadang-kadang kita boleh tengok diorang punya ni tak ada 100% yang betul. Sebagai contoh, ada yang dikatakan Al Jazeera sedang memperak-perandakan negara-negara luar. So benda tu jadi kita memang pandangan kita pada Al Jazeera tu dah tak ada terlampau fokus ke situ, sebab kita tahu tak Al Jazeera tak penting untuk kita pandang diorang punya diorang punya pendirian diorang, sebab kita tetap dengan pendirian kita untuk makmurkan negara kita, tangani kes-kes yang ada. So dunia pun telah iktiraf Malaysia sebagai antara negara yang tangani COVID-19 yang terbaik dunia. Jadi kita ada Dr. Noor Hisham yang antara doktor terbaik dunia. Jadi kita takkan dengan pengiktirafan tu kita tak percaya pada negara kita sendiri. Jadi kenapa perlu dengar cakap orang lain sedangkan negara sendiri pun dah diiktiraf dan dipandang dunia. Tuan, saya nak mencelah sikit tuan, tambah boleh tuan? Tambah, silakan. Okey, saya sebenarnya sangat sokonglah dengan saudara dari Melaka. Sebenarnya kesimpulan yang saya boleh mengatakan, Malaysia ni tak adalah zalim sangat sampai pendatang asing pun dia nak layan seperti buruk. Dia ada dokumen yang sah ke tidak sah ke, saya nampak Malaysia tetap memberi layanan yang baik. Walaupun perlu mengambil tindakan yang sewajarnya sebab tak ada dokumen dan sebagainya, tetapi dari segi kebajikan dijaga dengan betul berbanding dengan negara-negara lain. Itu pendapat saya tuan. Sangat menjaga kebajikan. Saya pun sebenarnya pada minggu pertama, minggu kedua PKP, turut menyertai salah sebuah agensi ataupun NGO belia memberikan sumbangan makanan kepada 2 buah institusi yang melibatkan pelajar-pelajar IPT dan satu lagi yang melibatkan pelatih-pelatih perguruan. Kita hantar bantuan dan saya rasa mewah. Diorang ditempatkan di tempat yang agak selesa, sangat selesa. Malah kalau kita tengok dekat Enscape tu di Menghala ke Labu Nilai sana, pusat latihan kepimpinan itu macam hotel, memang lawa. Satu bilik dengan bilik air kat dalam, diorang dilayan. Dekat Serdang tu pun cantik. Alif mungkin nak tambah, Alif? Kalau macam untuk pelajar IPT saya sebagai graduan untuk UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, saya pun selalu tengok perkembangan semasa, sebab ada yang pelajar terkandas, pelajar Sabah Sarawak yang terkandas, ada yang pelajar sahabat-sahabat saya yang masih bersambung untuk ambil degree di sana, diorang pun ada terkandas kat sana. Diorang cakap apa yang tak cukup kat situ, semua cukup. Untuk yang pelajar luar negara di UTM pun diorang dilayan sama. Jadi pada pandangan saya tak ada istilah diskriminasi terhadap diorang. Dan saya tengok diorang punya seperti makanan semua keperluan setiap hari ditambah baik dan upgrade. Di UTM sekarang saya tahu ada salah satu program iaitu Food Bank, dan di program tu orang luar boleh sumbang apa-apa keperluan harian, keperluan makanan untuk diberi kepada student-student yang mana memerlukan. Dan pada masa COVID, pada masa diorang di kuarantin di sana,
apa yang tak boleh pulang tu semua, tak ada yang tak cukup. Semua cukup. Berlebihan lagi orang yang bagi. Dan masa PKP juga saya ada terlibat sama dengan Persatuan Majlis Gabungan Belia Melaka untuk bagi sumbangan-sumbangan makanan pada keluarga-keluarga yang asnaf, miskin, dan ada juga keluarga-keluarga yang dia punya pendapatan dia terkendala lah pada musim PKP. Dan alhamdulillah rakyat Malaysia dan persatuan-persatuan di Malaysia ni sangat prihatin lah. Ramai yang menyumbang. Alhamdulillah diorang peka lah pada keadaan Malaysia sekarang lah. Pada masa itu. Itu saja. Okey Alif. Tadi Alif ada sebut saya suka dua perkara yang Alif ada sentuh. Yang pertamanya rasa bangga apabila Ketua Pengarah Kesihatan, contohnya Dr. Anwar Hisham diiktiraf sebagai orang penting dan amat berperanan dalam memastikan COVID ini dia berusaha tu daripada graf tu menaik, dia nak melandaikan sehinggalah sekarang ni kita dah, walaupun semalam kita tengok dah kembali kepada 2 angka, tapi beberapa hari tu kita dapat maintain the single number tu kan. Okey, untuk makluman Alif dan rakan-rakan, kita ada program fellow perdana yang sekarang ni sedang penempatan mereka di kementerian-kementerian. Dan kami di Urustia di peringkat kementerian turut berasa bangga kerana salah seorang anak kepada Dr. Hisham ni terpilih sebagai fellow dalam program fellow perdana. Sekarang ni sedang ditempatkan di Kementerian Kewangan. Jadi kita rasa banggalah anak Dr. Hisham join fellow, terpilih fellow. Dia merupakan anak orang yang sekarang ni sedang berjuang, dianggap wira dalam memastikan COVID ini terus dapat dikawal. Dan yang keduanya berkaitan dengan apa yang disentuhkan oleh Alif Farhan tadi berhubung dengan keterlibatan mereka sebagai frontliners ni. Untuk makluman rakan-rakan, sempena Hari Belia Negara yang insya-Allah kita akan sambut, hari itu sepatutnya kita sambut pada 15 Mei. Insya-Allah kita akan anjakkan dan kita raihkan pada 15 Ogos nanti. Di bawah Kementerian Belia dan Sukan turut akan memberikan penganugerahan kepada anak-anak muda yang berumur bawah 40 tahun ni yang memberikan sumbangan yang kita anggap sebagai unsung hero. Ini kita nak menghargai orang muda. Semuanya untuk anda. Semuanya untuk anda. Kita faham anda tak minta pun dihargai. Kan? Sebab anda berikan sumbangan tu kerana anda rasa ada kesedaran untuk memberikan sumbangan kan, nak menolong. Jadi kita melihat perkara ini sebagai satu nilai yang cukup baik di kalangan orang muda. Jadi kita insya-Allah kita tunggukan pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri dan juga Perdana Menteri berhubung usaha kita untuk mewujudkan satu penghargaan kepada anak-anak muda dalam bentuk yang kita panggil sebagai unsung hero ni. Itu terima kasih daripada Alif Farhan dari Melaka. Kita nak pergi kepada seorang lagi rakan kita yang dari jawatankuasa lain, sama jawatankuasanya dengan Alif tadi. Alif dari jawatankuasa ke-8, iaitu jawatankuasa Prasarana yang sempat bersama kita pada minggu ini. Salah seorang lagi adalah Selangor 21, Aidi Zuhaili, ada di talian kita sekarang. Halo Aidi. Okey. Aidi, terima kasih kerana mengambil peluang dan ruang untuk bersama dalam sesi kita pada petang ini. Sekarang dah pukul 1 tengah hari. Kita bercakap tentang hubungan jawatankuasa hubungan antarabangsa dan diplomatik. Belia dalam mendepani pasca COVID, satu cabaran yang agak asing kita dalam norma baru. Mungkin ada perkongsian yang ingin saudara Aidi sharekan bersama kita pada tengah hari ini. Silakan Aidi. Okey, saya punya pandangan ni agak berbezalah sedikit sebab kalau yang lain tu bercerita mengenai pasal bagaimana kesiapsiagaan dan kejayaan kerajaan Malaysia menangani isu COVID-19 ni,
saya lebih pada cadangan yang seterusnya. Kalau kita lihat pada pasport yang sedia ada, pasport ni dia ada tempoh sebanyak 5 tahun sahaja. Jadi untuk tahun ni bila berlaku sekatan terhadap terhadap pergerakan keluar negara, maka penggunaan pasport tu tahun ni macam kira nil lah, ataupun tak valid lah tahun ni. Jadi saya cuba untuk bagi cadangan ni kepada beberapa ahli parlimen, tapi rasanya belum disoal lagi. Saya mungkin dahului kepada diskusi ahli parlimen belia ni lah untuk kita mencadangkan supaya tahun ni punya tarikh untuk tempoh penggunaan pasport tu dianjakkan setahun lagi untuk menggantikan tahun ni yang tak berguna penggunaan pasport dia. Jadi extend. Extend lah kira. Ataupun yang kedua, contohnya siapa yang dah batal, kali ni mungkin pembatalan dia boleh berlaku pada tahunan hadapan lah. Extend untuk tu. Sebab pasport ni sebab bila kita dah tamat pasport, untuk kita ganti balik tu harga dia bukan murah. Harga dia dalam RM200 juga. Betul. Tu quite mahal jugalah sebenarnya. Jadi itu mungkin satu cadangan yang boleh dibawa oleh KBS sendiri kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dibuat sempena COVID ni, untuk dibuat adjustment lah kiranya. Dan mungkin satu lagi cadangan saya adalah mengenai untuk kita teruskan usaha COVID-19 ni, sebab kalau kita tengok sekarang ni malam pun 2 hari lepas pun Perdana Menteri dah bagi warning, Dr. Hisham pun dah bagi warning yang kalau kita tak berjaga-jaga dengan SOP yang disediakan oleh kerajaan ni, COVID ni akan mungkin naik balik lah. Kalau kita tengok banyak negara dah, Australia diumum dekat Victoria punya negeri Victoria tu sendiri dah naik balik. China pun dah naik balik. Sebab apa? Sebab diorang dah rasa selesa. Sebab yelah sekarang kita dah ada satu angka kan, ulang balik satu angka, kita pun rasa tak apalah, SOP ni kita macam buat relax kan. Jadi kita kena tingkatkan baiklah SOP yang sedia ada tu. Jadi dengan cara kita tidak perlu bawa masuk lagi warga negara yang paling teruk sekarang ni adalah Indonesia, Singapura, Thailand berkurangan sikit, tapi border-border yang terlibat dengan kita tu seperti Indonesia dengan Singapura tu bolehlah kita untuk tutup. Sebab saya tengok kerajaan sekarang masih ingin buka untuk Singapura dengan Indonesia. Padahal Singapura setiap hari kes pertambahan yang berlaku adalah sebanyak 200 ke 300. Sekarang kes kumulatif Singapura nak dekat 38,000, 40,000 macam tu. Indonesia pun sama. Kalau kita benarkan pergerakan sepadan-sepadan yang ni, kita akan menerima kes import yang lagi banyak lah, dan menyebabkan kita terpaksa berdepan dengan pengurusan kes bukan kepada warga negara kita, tapi kepada bukan warga negara sana. Jadi pembelanjaan untuk sepatutnya boleh dibelanjakan untuk warga negara telah berpindah kepada bukan warga negara. Sebab macam saudara Belu sendiri cakap, Cik Azlan sendiri cakap, even Alif pun ada bercakap, sebenarnya kerajaan kita memang sangat ambil berat mengenai sesiapa sahaja. Buat masa ini yang pada mulanya tu tak ada masalah pun, tak ada pasport ke apa ke, kita just bagi je dekat dorang ni test COVID ke apa, semua bagi. Sebab yang penting sekarang adalah menghentikan penularan kes. Dan untuk isu pasport ni kita ambil sebagai second thing lah, second thought lah. Jadi kalau kita teruskan ni mungkin kita akan bertambah lagi lah kes-kes tu je. Itu je pandangan saya, dua cadangan. Okey, jadi ID setuju tak kalau kerajaan terus untuk tidak membuka lebih awal pintu antarabangsa ini? Setuju kan? Ya. Sangat-sangat setuju. Sebab sekarang ni kita risau sebab mungkin kita akan berlaku lagi satu gelombang kan. Sebab sekarang dia dah turun, bila dia naik balik nanti kita tak dapat kawal. Walaupun pendapatan negara merosot hanya kerana tidak ada kepasukan pelancong.
Itu pun satu perkara yang boleh ditimbang tarik balik lah. Sebab untuk pelancongan ni kebanyakannya sebab kita tahu negara Malaysia ni antara 10, Kuala Lumpur sendiri antara 10 bandar di dunia yang dilawati. Bila saya nampak fakta tu pun saya agak terkejut. Dia antara yang kelima ke ketiga macam tu. Jadi bila tak ada daripada pelancong asing, sebegitu rupalah. Boleh untuk kita benarkan pembukaan kepada pelancongan, tetapi kita memerlukan SOP yang ketat lah, seperti yang berlaku di UAE, Emirat Arab Bersatu. Mereka buka untuk pelancongan, tapi SOP mereka sangat ketat lah. Membenarkan kalau nak masuk kena kalau betul-betul sihat baru boleh masuk. Benarkan diorang untuk kuarantin. Tapi bila sekali diorang dah kena, mungkin risikonya agak lagi tinggi lah. Itulah. Jadi timbang tarik ekonomi tu kalau berlaku peningkatan tu rasanya macam tak berbala untuk kita benarkan masuk, walaupun kita mengalami kemerosotan daripada segi pelancongan, tapi kita benarkan mereka masuk yang akan menyebabkan kemerosotan tu berlaku selepas ini. Baik kita tutup dulu, bagi betul-betul selamat, nanti lepas tu baru kita teruskan pada ekonomi. Cantik. Mana jangan terburu-buru sangatlah nak berbuka. Akhirnya datang gelombang kedua yang kita rugi mungkin lebih banyak daripada itu tak? Betul. Terima kasih Heidi, terima kasih atas perkongsian. Kita sekarang dah pukul 1:10 tengah hari. Terima kasih kerana saya nampak ada dua sahabat kita yang dapat masuk untuk bersama kita. Seorang dari Sabah, jauh dari Sabah, Kasrun Mahalil. Apa khabar Mas Run? Baru masuk. Apa? Terima kasih. Tengah driving, janji sekejap. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kita. Ahli jawatan kuasa dari kumpulan 7 ni. Dan kita juga mengalu-alukan sahabat kita seorang lagi dari jawatan kuasa ini, Perak 04, Khair Firdaus. Apa khabar Khair? Apa khabar Khair? Khair boleh dengar saya? Khair boleh dengar? Mute. Khair boleh dengar? Saya belum dapat dengar suara Khair. Mungkin ada. Halo Khair? Hello sir. Okey Khair. Sekali tadi waktu pakai headphone tu nampak macam Mak Adam pun ada. Okey. Apa khabar sir? Alhamdulillah, sihat seperti adanya. Orang Perak okey? Baik, kita baik-baik saja kita. You ada kat mana? Saya sekarang baru lepas online kelas. Tadi ada kelas sekejap. Ya. You di Perak mana ni? Tak, saya di KL. Di KL, okey. Kasrun di Sabah dekat sebelah mana? Sandakan, tapi on the way pergi Kinabatangan, kawasan Bukit Mukhtar, lepas tu pergi pedalaman. Malam PKK. Pasal Kinabalu. Hati-hati mandu. Okey. Saya nak bagi ruang dan peluang ni kepada Kasrun terlebih dahulu di bawah hubungan antarabangsa dan diplomatik. Boleh share apa saja berkaitan dengan cabaran belia dalam menangani pasca Covid ni. Silakan Kasrun, kongsikan. Cabaran? Ya. Kita bincang tentang cabaran belia menghadapi Covid ataupun kita bincang isu hubungan antarabangsa dan diplomatik? Boleh. Boleh dikaitkan kedua-duanya. Untuk bagi saya lah kan cadangan setakat ini, seperti yang Menteri Sumber Manusia cakap dalam sidang Parlimen, dia mengatakan untuk pengambilan pekerja asing kita stop dulu kan. Jadi cadangannya masih baiklah. Okay, jadi sebagai pemimpin belia juga, sudah tentu negara kita sendiri pun belia-belia banyak yang menganggur. So saya pun mencadangkanlah, menyokong cadangan tersebut agar kerajaan menghentikan ataupun memberhentikan kota-kota pekerja asing untuk masuk Malaysia. Sebab belia kita sendiri pun di Malaysia ni banyak yang menganggur. Dan lagi satu, saya minta kerajaan, khususnya PN lah, kerajaan semasa untuk berunding ataupun berbincang dengan negara-negara luar yang banyak masuk di Sabah. Contohnya pekerja asing dari Bangladesh, Myanmar, Indonesia. Kalau boleh kerajaan dengan kerajaan berbincang agar jangan galakkan
pekerja asing masuk ke negara kita. Sebab kita pun perlukan pekerjaan. Belia Malaysia pun perlukan pekerjaan. Jadi peranan ini adalah lebih baik daripada kerajaan sendirilah untuk berbincang dengan negara luar. Kasrul kerja tak sekarang? Kerja juga. Tak ada kena terlibat dengan pembuangan pekerjaan Tidak. Tidak. Saya nak kongsikan sebab saya nak respon bila saya pun setuju dengan Kasrul bila mengesyorkan agar kerajaan stop dulu pengambilan pekerja asing. Kita pun fokus kepada 3D. Kita harap belia sanggup untuk melakukan kerja-kerja yang difficult, dirty dan juga dangerous. Yang sebelum ini selalunya dibuat oleh pekerja-pekerja asing. Saya juga rasa sangat setuju macam yang Kasrul kata supaya kerajaan berunding dengan negara-negara yang berkenaan supaya kita hadkan pemasukan. Kalau boleh kita tak mau masuklah. Dan kita tak perlu kan? Kalau boleh, dia dah kota daripada pekerja asing. Ya. Nanti Belia Malaysia kursus-kursus binaan. Okey. Cuma hari ini saya nak sharekan pagi tadi 3 buah kementerian menjalinkan kerjasama dan melaksanakan satu inisiatif penting untuk orang muda. Kementerian Kerja Raya, Kementerian Sumber Manusia dan kita sendiri Kementerian Belia dan Sukan sebagai penerajunya melaksanakan skim perantisan nasional. Pagi tadi kita lancarkan. Kalau tengok dekat TV dalam berita utama malam ni akan disiarkan. 3 objektif dia. Yang pertama, kita nak meningkatkan tahap keboleh pasaran perantis melalui soft skill, on job training, nak buat reskilling macam-macam. Upskilling. Kita nak bagi orang muda yang tak ada kerja ni, ini peluang mereka menjalani latihan. Yang keduanya, kita nak sediakan sistem sokongan kepada belia untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam keadaan sekarang ini, kita sedar ramai golongan muda yang hilang pekerjaan, tak dapat pekerjaan. Jadi kita sediakan satu platform di bawah skim perantisan nasional ini untuk membolehkan mereka, untuk memudahkan mereka mendapat pekerjaan. Dan yang ketiganya, kita nak kurangkan pengangguran di kalangan belia. Jadi selepas ini jangan lupa search Google skim perantisan nasional, sampaikan mesej ini kepada rakan-rakan belia kita yang tak ada kerja. Ini usaha dan inisiatif yang kita jalankan. Yang melibatkan kolaborasi ramai tadi stakeholder yang terlibat. Lebih daripada 15 tadi yang terlibat untuk sama-sama membantu menyediakan tempat dan ruang pekerjaan dan latihan untuk orang muda. Tadi kita rasmikan, besok akan keluar khabar, malam ni akan keluar berita. Sebarkan maklumat ini kepada orang muda ya, Kasrul? Ya. Okey. Saya nak pergi kepada Muhammad Khair, Perak 04. Silakan. Kalau ada sebarang pandangan, cadangan, kita kongsikan. Ya, teruskan. Okey, berkenaan dengan bagaimana inisiatif kerajaan untuk mengekang wabak COVID ni melalui usaha-usaha daripada kerajaan, para frontliners dan juga rakyat dan juga sukarelawan. Bagaimana kerajaan menyusun atau SOP ataupun prosedur untuk mengekang wabak-wabak ini dan juga boleh saya kira berjaya dan juga selain itu para frontliners yang cukup berusaha keras dalam jadi benteng utama pengekangan wabak ini, di mana boleh saya kita sekarang berada dalam medan peperangan dan para frontliners, perawat, doktor, polis, askar dan sebagainya. Suka untuk saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada mereka dan juga buat rakyat Malaysia khususnya yang mana kita cukup berdisiplin dan juga kita dikenali antara walaupun kita negara kecil, negara dunia ketiga, tapi kita mampu, kita buktikan pada dunia dengan cara pengekangan bagaimana Malaysia mampu untuk mengekang wabak COVID ini dengan disiplin oleh rakyat, dengan well-mannered dan juga civilization. Dan juga yang seterusnya mengenai sukarelawan, di mana saya cukup berbangga budaya sukarelawan di kalangan rakyat Malaysia cukup aktif. Ramai orang COVID kita bantu, bukan saja anak-anak muda, bahkan dewasa dan pelbagai NGO yang turut membantu dalam untuk membantu orang ramai dalam untuk kita mengekang wabak ini. Dan juga kita beri makan, kita beri bantuan kewangan oleh NGO ni. Kita saya boleh rasakan boleh sampai mengalirkan air mata bagaimana kita mampu brotherhood kita ni
kerjasama rakyat Malaysia dengan civilization. Jadi dalam masa yang sama terdapat juga sesetengah warga asing di mana satu kes di Selayang, warga Bangladesh waktu tu telah diperkenakan PKPD di Selayang, diperketatkan. Tapi mereka cuba untuk keluar daripada rantaian kawat duri tu. Ini yang kita marah sebenarnya. Yang ini kita cukup tak nak orang-orang macam ni ada dalam negara kita sebab mereka tak ada civilization, mereka tak ada manner, tak ada disiplin. Sebab itu saya sangat setuju dengan usaha kerajaan untuk mengekang daripada kemasukan warga asing bagaimana yang berlaku di Langkawi. Mereka cuba nak masuk dalam sempadan negara kita dan mereka rosakkan bukti. Itu satu tindakan yang saya boleh katakan gila lah. Gila dia orang buat ni. Tapi dalam masa yang sama kita boleh lagi melayan baik mereka. And dia orang boleh cakap dekat kita melalui media Al Jazeera yang ditonton oleh seluruh dunia memburuk-burukkan negara kita. Tapi kita buat baik je. Kita bagi je kerjasama kepada dekat-dekat dia orang walaupun dia orang datang, okey kita terpaksa kurung dia orang, terpaksa kawal pergerakan dia orang, jangan buat tak tentu wala, kena disiplin dan sebagainya. Jadi saya sangat bersetuju dengan usaha kerajaan untuk mengekang kemasukan warga asing dan juga kita hantar semula. Dalam masa yang sama kalau sebelum ini banyak industri-industri cuba untuk mempertahankan pekerja asing sebab kan untuk kos upah yang murah. Sekarang this is I guess the right time untuk kita secara perlahan-lahan keluarkan warga asing dan dalam masa yang sama kita boleh beri peluang pekerjaan kepada anak-anak muda khususnya rakyat Malaysia. And saya turut bersetuju dengan cadangan daripada Value mengenai kita patut ambil tindakan undang-undang kepada Al Jazeera sebab mereka buruk-burukkan negara kita melalui media Al Jazeera. Kita patut tindakan undang-undang untuk mempertahankan kita punya ni. Walaupun kita bukan negara maju, tapi kita mampu buktikan pada dunia yang kita antara negara yang berjaya untuk mengekang wabak COVID ini. Jadi seterusnya untuk peluang pekerjaan. Kita sedar wabak COVID melanda dunia, bukan saja negara kita, bahkan dunia yang beri impak besar kepada sosial, pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dalam masa sekarang ekonomi kita semakin lama semakin pulih dengan bantuan dan juga inisiatif daripada kerajaan mengenai penjana dan juga perintis dan sebagainya. Di Perak sendiri banyak inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan, contohnya untuk reskilling dan upskilling. Kerajaan di Perak telah melaburkan some amount kepada industri-industri untuk reskilling dan juga upskilling pekerja-pekerja tempatan. Itu saya kira usaha yang sangat bagus. Dan satu lagi tambahan mengenai pelenyapan isu mengenai hubungan antarabangsa. Pelenyapan peta Palestin dalam Google Maps dan Apple Maps. Saya rasa kita patut kecam. Bukan rasa lagi dah, kita patut kecam tindakan melalui kerajaan dengan kita buat petition mengembalikan negara Palestin dalam peta. Dan juga cadangan daripada kami, daripada JHAD, kita seru kerajaan supaya sikap lantang dalam mengeluarkan rasa tidak setuju, kita kecam tindakan mereka dan berikan tekanan melalui badan PBB. Baik, saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Khair di atas pandangan yang saya turut tersentuh apa yang Muhammad Khair sebut tadi di mula-mula tadi, di awal-awal berhubung dengan tersentuhnya hati kita dengan peranan yang dimainkan oleh frontliners. Ya, tersentuh hati kita dengan peranan yang dimainkan oleh frontliners. Di awal-awal dulu, di awal-awal PKP ada satu tagline yang disebutkan oleh kerajaan, yang disebutkan oleh frontliners. Dia kata, anda duduk rumah, kami buat kerja untuk anda. Kan? Waktu itu betul macam Khair cakap, saya pun rasa macam bergenang air mata. Dia seru, tolonglah duduk di rumah. Biar kami yang buat kerja untuk anda. Kan? Dan apabila PKP dah memasuki PKPP, PKPD dan sebagainya, ada satu tagline baru. Dia kata, anda kini adalah frontliners. Kami pula duduk di barisan belakang. Apabila dah ada tu, semua orang sekarang ni bertanggungjawab untuk jaga diri sendiri. Ini penting.
Jadi bila Khair sebut tentang tidak adanya pendidikan civic ini tadi, ini yang akan menyebabkan ianya berulang. Kalau tidak ada pendidikan civic, kalau tidak ada kesedaran, maka gelombang kedua akan berlaku. Jadi kita kena sama-sama sahut ni, betul tak Khair? Kita kena sahut agar kita sama-sama bertanggungjawab. Sekarang ni kita adalah frontliners. Sekarang mula-mula dulu frontliners tu dia suruh anda duduk rumah kami buat kerja. Sekarang dah sampai peringkat kita kena berperanan sebagai frontliners untuk sama-sama hentikan. Okey, terima kasih. Setakat ini saya dah dapat beberapa pandangan daripada sahabat-sahabat. Ada 8 orang mengambil bahagian. Saya nak cek dulu ada yang tertinggal. Setakat ini semua telah mengambil bahagian. Kasrun pun sudah bercakap, cuma kita sekarang ni baru memasuki baru pukul 1.25. Kita ada lebih kurang lagi setengah jam gitu. Saya nak bagi peluang sebelum kita mengakhiri sesi kita, saya nak bagi peluang kepada anda semua. Kalau ada perkara-perkara yang nak dicakapkan lagi, nak dikongsikan lagi, saya masih buka peluang pada anda. Saya nak kembali kepada yang mula-mula tadi dari Anis. Ada apa-apa lagi nak tambah, nak kongsikan pada dalam sesi kita petang ini? Halo El? Halo El? El masih di talian? Tak ada? El mungkin dah tak ada. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada Florence dari Sarawak. Florence, anda masih di talian? Okey Florence, kalau ada nak tambah silakan. Untuk second round ini. Cantik. Saya juga berkenaan dengan SOP pasal COVID-19. Saya juga berharap bahawa kita semua berjaga satu sama lain lah dan mengamalkan SOP seperti memakai mask. Jangan kita tidak buat tak endah pasal inilah, sebab kita pun sedar bahawa terdapat kes-kes yang kita tahu memang tidak menunjukkan gejala kes simptom semualah. Jadi saya berharap semua sentiasa berjaga-jaga masa sekarang COVID-19 masih belum lagi habis dah. Ya. Semalam atau 2 hari lepas ketika Perdana Menteri dalam sidang pengurusan khas PM beritahu kerajaan tidak teragak-agak untuk mengeluarkan satu prosedur, arahan dan ketetapan agar semua kewajipan memakai mask jika menghadiri majlis-majlis sosial. Kalau didapati jumlahnya kembali meningkat, ada petunjuk-petunjuk menunjukkan akan berlakunya gelombang kedua, maka kita percaya kerajaan akan menguatkuasakan penggunaan mask di tempat awam ni. Okey, terima kasih Florence. Khair dari saya nak pergi lepas Florence. Ni Nurul Najihah. Ada nak tambah? Halo Nurul. Okey, Nurul ada nak tambah? Second round ni. Tak ada suara Nurul. Okey. Okey, tambahan saya untuk pesanan kepada masyarakat untuk sentiasa mengamalkan SOP, sentiasa pakai mask, elakkan tempat orang ramai. Kita kena jaga diri kita untuk selamatkan mereka yang lain. Itu saja. Okey. Terus 3S Kekal dengan 3S. Betul. Okey, seterusnya Welu, ada nak tambah Welu? Ya Tuan, saya ada beberapa perkara nak tekan dekat sini. Ya. Tuan, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasihlah kerana mengucap tahniah kepada atas penglibatan saya sebagai frontliner. Okey. Sebab bukan senang nak jadi frontliner Tuan semasa PKP ini, sebab banyak halangan dan cabaran perlu saya lalui semasa menjadi frontliner Tuan. So baru saya sedar begitu besarnya pengorbanan
apabila barisan doktor, polis dan juga tentera mengambil bahagian ataupun menjaga keselamatan negara. So baru saya faham sukar untuk menjadi frontliner, tuan. So ada satu situasi saya ingin kongsi bersama tuan dan juga kawan-kawan saya, di mana pada hari-hari terakhir semasa nak tamatkan tugas saya sebagai frontliner tu, ada satu situasi di mana hujan yang lebat sehingga blackout pada waktu malam, sebab situasi itu berlaku pada waktu malam di mana hujan lebat, blackout dan juga banjir. So 3 keadaan serentak berlaku apabila kami terpaksa berada dalam kemah, tak boleh keluar pergi mana-mana. Nak call pun tak dapat, nak minta bantuan pun tak dapat. Tapi kami bersyukurlah sebab itu merupakan hari terakhir dan kami mendapat arahan suruh close ataupun tutup SJR ataupun Sekatan Jalan Raya. Sebab waktu tu kami sudah menjaga di bukan benteng, di sempadan negeri. Sebab waktu tu saya berjaga di Simpang Durian dan juga Titi di Jelukit Manis lah ketika saya bertugas sebagai frontliner, tuan. So last ada lagi satu saya nak tekankan, saya masih nampak lagi tu, walaupun Malaysia masih berdisiplin seperti Khair, saudara Khair bagi tahu tadi, tapi saya masih nampak barisan belia dan juga rakyat Malaysia masih leka dengan pemakaian mask dan sanitizer. Sebab ini adalah mask di mana harganya saya rasa RM1.50 kalau tak silap saya, sebab kerajaan pun dah memutuskan tak boleh naikkan harga pada peniaga kedai runcit. So bagi saya murah dan boleh pakai sepanjang hari lah benda tu pakai yang lain. So walaupun sebab kita berada dalam norma baru, kita kena ikut SOP prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kita perlu akur. So kami di barisan ahli parlimen belia dan juga merupakan belia perlu memainkan peranan utama, sebab belia-belia lain akan mencontohi kami. Sebab kami merupakan contoh teladan kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali, balik kepada isu yang saya tekankan berkaitan dengan Al Jazeera. Terima kasih saudara Khair kerana menyokong kenyataan saya di mana kerajaan perlu mengambil tindakan undang-undang terhadap media antarabangsa iaitu Al Jazeera. Untuk pengetahuan tuan, setakat ni kita telah 5 laporan polis berkaitan dengan Al Jazeera, liputan Al Jazeera yang keluarkan tu. So pandangan saya ataupun saya meminta pihak kerajaan untuk mengambil tindakan saman, contohnya saman terhadap media sosial tersebut supaya media sosial yang lain boleh berhati-hati pada masa akan datang. Itu je tuan daripada kena diajar. Tuan? Kita kena ajar. Kena ajar. Betul tuan. Ini merupakan satu pengajaran kepada media antarabangsa yang lain. So ini akan jadi contoh kepada yang lain. So mereka akan teliti dan juga hati-hati pada masa akan datang apabila membuat liputan berkaitan dengan Malaysia di peringkat antarabangsa, tuan. Ya, betul. Terima kasih Velu. Walaupun kita ada kebebasan media, kebebasan bersuara, tapi ada batasnya, ada batasnya. Ini melibatkan maruah. Okey, terima kasih juga kepada saudara Aidi walaupun terpaksa berundur lebih awal atas komitmennya. Terima kasih Aidi. Saya nak bagi peluang kepada sahabat kita Khair. Silakan Khair kalau ada nak tambah, Khair. Saudara dan saudari semua, kita perlu bersedia dalam mendepani wabak COVID yang kedua. Jika kita tidak berdisiplin untuk mengamalkan SOP-SOP, tidak berdisiplin untuk kalau dah di kuarantin tu, kuarantin je lah, duduk kat rumah. Kan? Jangan pergi keluar mana-mana sebab dia akan menyusahkan orang lain juga. Menyusahkan keluarga yang nak cari pendapatan untuk anak-anak dia orang, walaupun sebelum tu dia orang dah dibuang kerja. And then kalau sekali lagi wabak COVID melanda, wabak yang besar, kita akan menghadapi impak besar dalam bukan saja sektor ekonomi, bahkan sosialisasi kita,
bahkan angka-angka dalam kesihatan mental pun nak turut meningkat waktu PKP sebelum. Kita harus bersedia untuk ombak kedua jika kita tidak mengamalkan disiplin yang sepatutnya. Kalau perlu scan, bukan kalau perlu lagi dah. Scan je lah. Kalau pergi mana-mana, kena scan barcode, scan je. Jangan tak scan. Sebab dia bukan saja memudahkan kerajaan untuk trace kita, tapi untuk memudahkan diri, untuk menyelamatkan diri kita daripada terkena jangkitan dan juga untuk precaution seterusnya. Terima kasih. Saya tengok yang di peringkat awal di negara jiran kita Indonesia, apabila frontlinersnya dah give up sampai tulis dekat belakang PPE tu, suka hati anda lah dia. Nasihat tak mau, teguran tak mau dengar, anda nak keluar juga, suka hati anda sampai macam itu kan. Jadi kita tidak mau berlaku di negara kita. Kita masih belum menang kira kan. Kita masih belum menang. Jangan kita rasa selesa dan selamat. Saya suka juga petik kata-kata daripada Dr. Naisham. Dia kata ada salah satu daripada gejala jangkitan ini yang melibatkan sporadik. Sporadik ni maknanya yang benda ni ada di ruang udara. Bukan lagi kontak di antara satu dengan satu, tapi dia ada di ruang udara. Ini lagi bahaya. Kan? Yang kita tak tahu sekeliling kita ni ada. Kalau ada dah sampai ke peringkat ni lagi susah nak dikawal. Okey, terima kasih saudara Khair. Siapa lagi yang ada di talian sekarang? Alif Farhan. Sebelum kita tamatkan talian kita, Alif, ada nak tambah? Saya je nak cakap kalau negara kita sekarang tengah 2 digit kes, doalah supaya langsung tak ada kes, sebab kerana COVID ni seperti DAS dah sampai berjuta. Takkan negara kita nak jadi macam tu. Takkan negara kita nak jadi macam tu juga, sebab kita ni Malaysia bukannya tak faham bahasa, semua faham bahasa. Yang mana yang kena kuarantin seelok-eloknya, yang baru-baru sekarang dikatakan telah ditetapkan untuk siapa yang kena kuarantin kat tempat kuarantin kan. Ya. So dah sampai macam tu sekali, kalau tak nak juga pakai mask apa semua, sekarang dah naik 2 digit, takkan nak sampai naik balik 3 digit apa semua. Tak nak gelombang kedua. Tak faham. Dia macam degil lah. Semua orang. Kalau dah sampai macam tu, memang dia pada diri sendirilah. Kita memang sebagai ahli parlimen belia, kita semua memang boleh tunjuk contoh, boleh tunjuk teladan pada diorang, nasihat diorang, tapi semua diri sendiri. Kalau macam malas nak tengok benda-benda tu berlaku, kalau tak nak kena pada keluarga sendiri, lebih baik ikut prosedur. Ya, betul. Ikut cara norma baru. Ya. Jangan terlalu cepat nak mengisytiharkan menang. Saya ulang, kita masih belum menang. Khair, Ali. Tuan, perjuangan belum selesai lagi tuan. Perjuangan belum selesai. Belum selesai. Walaupun Liverpool dah menang, kita belum menang. Betul tu. Sempat juga masuk Liverpool. Okey, terima kasih sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, kawan-kawan saya dari Jawatan Kuasa 7. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Satu tajuk yang kalau kita tengok macam agak ketat, hubungan antara bangsa dan diplomatik, dan kita nak bawa kepada cabaran yang dihadapi oleh belia dalam mendepani pasca COVID. Tapi apa yang kita bincangkan, diskuskan pada hari ini, saya rasa cukup menarik. Sebagai contohnya El tadi bercakap tentang urusan untuk membawa pulang pelajar kita daripada luar negara, perlu diketatkan, memandangkan negara luar sekarang ni keadaannya jauh lebih teruk daripada apa yang kita alami. Jadi El menyeru agar usaha-usaha dan urusan bawa pelajar pulang ni perlu dikuatkan, diperketatkan, diusahakanlah, dirancangkan. Kemudian Florence juga dari Sarawak menyatakan tentang membangkitkan isu suara belia, perlunya didengar,
suara belia. Dia bercakap tentang model pendidikan Finland dan juga perlunya ada kesaksamaan dalam pendidikan. Terima kasih Florence. Sahabat kita seorang lagi, Nurul Najiha pula, bercakap tentang perlunya kerajaan bertindak tegas khususnya terhadap kemasukan pelarian-pelarian walaupun pelarian itu adalah berstatus UNHCR. Kerajaan perlu tegas. Terima kasih demi menyelamatkan negara kita. Manakala sahabat kita dari Negeri Sembilan, Velu, cukup tegas agar kerajaan bertindak terhadap penyiaran berita Al Jazeera ni dan juga keseluruhan tim ni yang menyiarkan fitnah di sebalik usaha kerajaan mengekang berperanan menyusun strategi untuk mengekang COVID. Tiba-tiba Al Jazeera tampil dengan berita yang memfitnah kita. Jadi perlu dikenakan tindakan, kata Belu. Manakala Alif pula minta agar Malaysia, dia melahirkan rasa gembiranya kerana Malaysia ini diiktiraf antara negara yang cukup berkesan dalam usaha menangani COVID-19. Terima kasih Alif yang terpaksa walaupun minggu depan penjawatan kuasa dia, tapi hari ini dia bersama kita. Terima kasih Alif. Okey, kemudian ID tadi, ID ni pun bawa satu isu yang menarik, supaya dalam tempoh setahun kita tidak menggunakan pasport antarabangsa, agar kerajaan boleh gantikan, extend kan. Maknanya kalau 5 tahun akan plus 1. Ini pun satu idea yang bagus pada saya. Sebab setahun kita tak pakai, betul juga. Kita akan tanyakan kepada immigration tentang hal ini. Kemudian memberikan nasihat untuk terus jaga SOP dan bertegas, tidak rela untuk kita bawa masuk pendatang asing ke, pekerja asing ke, itu kata ID. Kasrun pula dari Sabah, dia kata stop terus pengambilan buruh asing ni, dia kata. Gunakan buruh tempatan, ramai belia-belia yang menganggur, dia kata. Manakala Khair tadi, sahabat kita Khair merakamkan penghargaan dan rasa bangganya melihat budaya kesukarelaan di kalangan rakyat begitu tinggi. Ini yang Khair sebut tadi. Kita tak pernah terduga, Khair kan? Tak pernah terduga, tiba-tiba rakyat Malaysia sama-sama support, sama-sama memberi dan menghulurkan bantuan. Juga Khair juga menyebutkan tentang perlu diperluaskan, diwujudkan semula peluang-peluang pekerjaan apabila melihat ramai golongan muda yang menganggur, yang hilang pekerjaan. Itu antara pandangan-pandangan yang saya dapat daripada sahabat-sahabat petang ni, tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita telah bersiaran dalam diskusi virtual Parlimen Belia Malaysia di peringkat jawatan kuasa ke-7, hubungan antarabangsa dan diplomatik. InsyaAllah kita akan berjumpa minggu depan pada waktu yang sama untuk jawatan kuasa ke-8. Hari ini Ursia sedang melihat berapa ramai penyertaan kita tadi. Cuma sebelum kita berpisah, saya ambil peluang ni. Hari ini 22 hari bulan, besok 23 hari bulan. Saya nak ucapkan selamat Hari Sarawak kepada sahabat kita, Florence. Besok 23 hari bulan, selamat Hari Sarawak untuk Florence dan rakan-rakan kita di Sarawak. Terima kasih. Okey. Untuk hari Tuan. Ya, saya. Tuan, saya juga mengambil kesempatan ni mewakili Jihad, mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan dan barisan Ketua Teknikal Urus Setia Sekretariat kerana meluangkan masa bersama kami. Walaupun sekarang dah lunch hour, so terima kasih banyaklah Tuan kerana meluangkan masa bersama. Okey, tak apa. Saya bekerja untuk anda. Seluruh jiwa raga saya untuk anda. Terbaiklah Tuan. Terbaik. Untuk kita punya segmen hari ini, ada 6 orang dari Jawatan Kuasa 7 dan 2 orang daripada Jawatan Kuasa 8 yang mengambil bahagian. Terima kasih banyak-banyak. Salah silap harap dimaafi. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa lagi. Terima kasih juga kepada saudara Pak Han dari Kumpulan 4, Jawatan Kuasa 4 yang bersama saya di studio kecil di bilik saya ni. Menyaksikan bagaimana proses yang kita lakukan untuk diskusi virtual Parlimen Belia Malaysia. Jangan lupa, insya-Allah selepas selesai sesi ke-9, kita akan aturkan Town Hall Parlimen Belia Malaysia bersama dengan YB Menteri Belia Sukan dan Timbalan Menteri. Kita sedang mendapatkan tarikh yang sebenar.
Terima kasih kepada anda yang memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan diskusi virtual Parlimen Belia Malaysia 2020 peringkat jawatankuasa. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye.